Mahkamah tetap 1 Jun dengar hujah kes rasuah SRC Najib. Tarikh yang ditetapkan untuk hujahan lisan itu sebelum ini pada 18 hingga 20 Mei telah dilapangkan. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menetapkan 3 hari bermula 1 Jun untuk mendengar hujahan kes SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk VC Tambaram memberitahu bernama bahawa tarikh yang ditetapkan untuk hujahan lisan itu sebelum ini pada 18 hingga 20 Mei telah dilapangkan. Beliau berkata mahkamah juga menetapkan 5 Mei bagi pihak pembelaan dan pendakwaan memfailkan hujahan bertulis mereka, manakala 19 Mei bagi menjawab hujahan bertulis berkenaan. Sebelum ini, mahkamah menetapkan 28 April bagi kami memfailkan hujahan bertulis tetapi dijadualkan semula selepas mahkamah membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk lanjutan masa susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, katanya. Pada 11 Mac, pihak pembelaan menutup kesnya setelah memanggil 19 saksi dalam perbicaraan yang berlangsung selama 33 hari bermula 3 Disember tahun lepas. Ahli Parlimen pekan itu menjadi saksi pertama pembelaan. Sebelum itu, 57 saksi dipanggil memberi keterangan dan di peringkat kes pendakwaan. Pada 11 November tahun lepas, bekas Menteri Kewangan itu diperintah membela diri terhadap 7 pertuduhan menyalahgunakan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad, iaitu 3 pertuduhan pecah amanah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya berkaitan dana SRC. Sumber dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Azmin pengkhianat tetapi ini bukan pribadi, kata Anwar. Presiden PKR itu disoal langkah Sheraton yang menutup terus peluangnya menjadi Perdana Menteri ke-8. Di sebalik apa yang berlaku, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata bahawa beliau tidak menaruh sebarang perasaan dendam terhadap bekas timbalannya Muhammad Azmin Ali. Ketika pada tahun 1998, Anwar dan Azmin adalah sekutu yang menubuhkan parti itu bersama. Bagaimanapun hubungan mereka kemudiannya menjadi renggang dengan ketara dan ini menyaksikan parti itu terbelah dua. Pada Februari tahun ini, Azmin mendalangi kudeta politik yang dinamakan sebagai langkah Sheraton yang menutup terus peluang Anwar menjadi Perdana Menteri ke-8 dan menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Azmin kemudiannya dipecat dari PKR dan memilih untuk bergabung dengan Bersatu dan sejak itu dilantik sebagai Menteri Kanan dalam pentadbiran Perikatan Nasional. Ketika ditanya pada wawancara pagi ini jika beliau kecewa dengan Azmin, Anwar menganggap tindakan bekas timbalannya itu sebagai satu pengkhianatan, tetapi dirinya tidak menaruh dendam. Saya telah lama dalam politik, saya banyak kali diserang. Bagi saya ini bukan pribadi, katanya kepada stesen radio BFM. Anwar juga disoal jika PKR mempunyai sebarang rancangan dalam pemilihan pemimpin pelapisnya. Veteran berusia 72 tahun itu berkata, beliau akan menyerahkan kepada parti untuk memutuskan siapa yang bakal menggantikannya. Itu harus diputuskan oleh parti, bukan saya. Kita harus membiarkan pucuk pimpinan membuat keputusan, katanya. Anwar memberi jawapan yang sama ketika diasak sekiranya Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution atau anaknya ahli Parlimen Permatang Pao Nurul Izzah Anwar adalah calon yang berpotensi. Nurul Izzah tentunya hanya fokus pada Permatang Pao, katanya. Dalam berita berkaitan, Anwar tolak tanggapan tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Presiden PKR Anwar Ibrahim menolak tanggapan bahawa beliau tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Presiden PKR Anwar Ibrahim menolak tanggapan bahawa beliau tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Menurut beliau, siapa yang gila untuk terus jadi Perdana Menteri di umur 90 atau 95, kata Anwar dalam wawancara dengan stesen radio BFM hari ini.
Dalam pilihan raya umum ke-14 lalu, Mahathir kembali daripada persaraan dan memimpin Pakatan Harapan ke Putrajaya. Beliau menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua di umur 93 tahun. Kita beralih ke perkembangan berita yang lain. Aziza jawab Zahid, derma AS 50 juta dari Qatar salur terus ke NGO. Bagi sektor kesihatan, Mercy Malaysia, Persatuan Perubatan Islam Malaysia dan Malaysia Relief Agency menerima dana untuk membantu pelarian Rohingya itu jelas bekas timbalan Perdana Menteri. Bekas timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail hari ini berkata, sumbangan AS 50 juta dari Qatar kepada pelarian Rohingya di Malaysia tidak pernah disalurkan kepada Pakatan Harapan. Sebaliknya, dana itu disalurkan terus kepada beberapa NGO berkaitan dengan Yayasan Kebajikan Negara cuma menjadi penyelaras, katanya. Penjelasan Wan Aziza yang juga bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dibuat selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi semalam menafikan wang itu masuk ke dalam akaun peribadinya. Zahid juga menggesa PH untuk tampil dengan penjelasan. Zahid sebagai Presiden UMNO, sebuah parti yang sekarang ini bersama Kerajaan Perikatan Nasional, seharusnya boleh memperoleh segala maklumat berkaitan hal ini hanya dengan berhubung dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perkara penting ialah peruntukan ini tidak pernah disalurkan kepada kerajaan tetapi diberi terus oleh Qatar melalui Qatar Charity QC kepada badan-badan bukan kerajaan NGO yang terlibat. Yayasan Kebajikan Negara YKN, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ialah badan penyelaras bagi bantuan tersebut selaras dengan satu keputusan Kabinet pada 5 April 2019. Keputusan Kabinet itu juga melantik Majlis Keselamatan Negara MKN sebagai pengerusi jawatan kuasa pemantau bagi program ini dan melapor terus kepada satu jawatan kuasa tertinggi yang saya pengerusikan sehingga 23 Februari 2020, kata beliau pada suatu kenyataan hari ini. Aziza turut menjelaskan kerajaan PH mengatur pentadbiran bantuan pelarian sebegitu rupa sebagai cara untuk memastikan ketelusan dan pengurusan yang baik. Pada hantaran di media sosial, Zahid mendakwa AS 50 juta kadar pertukaran semasa RM217.7 juta yang pada awalnya dijanjikan oleh Qatar kepada pentadbiran BN terdahulu telah diterima oleh kerajaan PH selepas PRU 14. Zahid pada hantarannya turut berkongsi pautan hantaran Dr. Wan Aziza pada November 2018 yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Qatar atas sumbangan itu. Pada kenyataan hari ini, Wan Aziza menjelaskan bantuan kemanusiaan daripada Qatar Fund for Development QFFD kepada pelarian Rohingya diperuntukkan dalam 3 sektor: kesihatan, pendidikan dan kehidupan berdikari. Bagi pelaksanaan sektor kesihatan, satu perjanjian projek telah dimeterai pada 13 September 2019 di antara YKN, QC dan 3 buah NGO yang terlibat dalam sektor ini, iaitu Mercy Malaysia, Persatuan Perubatan Islam Malaysia, Emirate dan Malaysia Relief Agency MRA dengan agensi penyelaras iaitu YKN telah melalui proses ketekunan wajar due diligence yang sewajarnya. Perjanjian ini adalah untuk tempoh setahun sehingga 12 September 2020 dan akan disambung setiap tahun selama 3 tahun dengan peruntukan tahunan sebanyak AS 5 juta atau AS 15 juta untuk 3 tahun. Pada ketika berlaku peralihan kuasa di Putrajaya, pelaksanaan sektor pendidikan berada di peringkat penilaian oleh QFFD, manakala perbincangan belum bermula bagi sektor Mandiri Kehidupan. Walaupun pemerintah Qatar menyatakan komitmen untuk menyalurkan bantuan selama 3 tahun, namun pihak Qatar juga menyebut kemungkinan untuk melanjutkan bagi bantuan tersebut selama 3 tahun lagi mengikut keperluan pada waktu itu bagi memastikan kemampanan program berkenaan. Kata Dr. Wan Aziza, bantuan Qatar telah membantu meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia untuk membantu Rohingya.
Anggota Parlimen Pandan itu bagaimanapun mendesak kerajaan Myanmar untuk memikul tanggungjawab terhadap pelarian besar-besaran Rohingya dan bukannya menyerahkan tanggungjawab itu kepada negara-negara jiran. Sementara itu, menurut bekas Perdana Menteri Malaysia, jangan benci pada Rohingya, mereka mangsa kezaliman. Negara-negara Islam dan OIC perlu bertindak untuk menghentikan kezaliman oleh Myanmar. Saya sedar kenapa orang Melayu sekarang begitu benci kepada orang Rohingya. Dahulu mereka benci kepada pelarian dari Vietnam. Pada mulanya orang Melayu bersimpati dengan orang Rohingya dan orang Rohingya pun pilih untuk datang ke Malaysia kerana simpati dari kita. Tetapi apabila jumlah menjadi begitu ramai dan ada perbuatan pelarian ini yang menyentuh perasaan orang Melayu, maka simpati bertukar jadi benci. Sesungguhnya kita telah beri terlalu banyak suaka kepada pelarian. Mereka sepatutnya pergi ke negara lain dan negara lain juga perlu buka pintu mereka. Tetapi menghalau bot berisi 400 pelarian sehingga mereka berada di laut sampai 2 bulan adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Apa yang patut dilakukan ialah membekal mereka dengan makanan dan minyak supaya mereka dapat pergi ke negara lain atau balik ke Myanmar. Kita sepatutnya kecam Myanmar dan Aung San Suu Kyi kerana kezaliman mereka dan bertindak menolak dagangan dengan mereka. Kita perlu juga meminta bangsa-bangsa bersatu mengambil tindakan terhadap Myanmar. Kita juga perlu dedahkan kezaliman Myanmar kepada dunia. Janganlah kita benci kepada orang Rohingya yang menjadi mangsa kezaliman. Negara-negara Islam dan OIC perlu bertindak untuk menghentikan kezaliman oleh Myanmar. Dr. Mahathir Mohamad ialah bekas Perdana Menteri. Tulisan ini dimuatkan kali pertama di blog beliau dengan tajuk asal Rohingya. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Dalam perkongsian berita yang lain, UMNO tak terkesan jika wujud sabotaj PN di Johor. Perbuatan sedemikian hanya akan merugikan pembangkang di negeri Johor, termasuklah pihak yang mensabotaj, kata Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Mat Shah. Pemuda UMNO Johor menegaskan parti itu atau gabungannya BN tidak akan terkesan jika wujud usaha mensabotaj kerjasama parti pemerintah Perikatan Nasional PN di Johor, kata ketuanya Muhammad Hairi Mat Shah. Sekali lagi ingin kami menegaskan, sabotaj tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada BN di Johor. Sebaliknya, perbuatan sedemikian hanya akan merugikan pembangkang di negeri Johor, termasuklah pihak yang mensabotaj, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ketua Pemuda UMNO negeri itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan bekas Setiausaha Pemuda PH Johor, Azam Mektar yang disiarkan Malaysia Kini semalam. Azam gambar yang tertera dalam kenyataannya mempersoalkan kemungkinan politik Johor akan bergolak dan kemungkinan akan tercipta sejarah menteri besar terpendek selepas pertukaran menteri besar negeri itu ketika PH memerintah sebelum ini. Bagaimanapun, Muhammad Hairi hari ini berkata, hubungan UMNO dengan PN hanya untuk menyelamatkan Malaysia kerana kemelut politik yang dicetuskan oleh kelompok tertentu dalam PH. Saya percaya rakyat sudah jemu dengan propaganda yang dimainkan oleh anda dan rakan-rakan dalam PH yang masih kecewa bila kehilangan jawatan yang rontoh dicipta sendiri oleh komponen PH dahulu. BN UMNO mahupun Mufakat Nasional MN di Johor langsung tidak rugi dan terkesan. Sebaliknya yang akan terus menerima perit adalah rakyat, katanya. Rapuh tapi tolak habuan. Sumber dalaman Bersatu sebelum ini berkata persefahaman antara pemimpin Bersatu dan UMNO dalam PN bukan sahaja dari segi menghormati sesama sendiri tetapi dilihat perlu diterjemahkan dalam bentuk material seperti jawatan dan kedudukan. Mengulas mengenai isu yang berlaku di peringkat negeri antara kedua-dua parti itu, salah seorang pemimpin Bersatu Johor yang enggan dinamakan berkata, jawatan-jawatan sedia ada dalam negeri itu sepatutnya diagihkan sama rata. Bekas Menteri Besar Johor Khalid Nordin pula mengakui rapuhnya gabungan PN di Johor tetapi menolak habuan politik dalam bentuk lantikan jawatan sebagai penyelesaiannya. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata,
PN hanya akan kukuh dan berfungsi dengan baik di Johor jika ia mampu menawarkan strategi yang baik bagi merealisasikan potensi negeri itu. Khalid berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Setiausaha Bersatu Johor Solihin Badri yang meminta parti yang membentuk PN agar tidak memandang enteng keberadaan mereka dalam gabungan berkenaan dengan membangkitkan parti itu memiliki 11 wakil rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, Muhammad Hairi berkata, kerjasama dalam PN adalah persefahaman untuk membentuk kerajaan baru dan mentadbir Malaysia kerana kegagalan PH. Rakyat termasuk di Johor pastinya sudah boleh menilai pemerintahan 60 tahun BN dan pemerintahan 22 bulan PH yang amat jauh bezanya. Kita yakin dan percaya rata-rata rakyat akan memilih kembali pemerintahan terdahulu yang dilemparkan pelbagai fitnah oleh PH untuk memerintah negara. Jelasnya lagi. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Papa Gomo lapor polis dakwa Anwar sebar berita palsu. Exco pemuda UMNO itu mendakwa Anwar membuat kenyataan palsu berhubung pekerja asing di Malaysia. Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris membuat satu laporan polis terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim yang didakwa membuat kenyataan palsu berhubung pekerja asing di Malaysia. Beliau yang lebih dikenali sebagai Papa Gomo berkata, kenyataan Anwar berkaitan angka pekerja asing di Malaysia seramai juta dan status ujian COVID-19 terhadap mereka tidak benar dan cuba menakutkan orang awam. Saya dapati apa yang diucapkan oleh Anwar itu ternyata merupakan cubaan menyebar berita palsu dan cubaan menakut-nakutkan orang ramai. Maka dengan itu saya telah membuat satu laporan polis terhadap beliau dan meminta pihak berkuasa mengambil tindakan lanjut yang sewajarnya, kata dalam satu kenyataan hari ini. Demikian katanya memetik kandungan video ucapan Anwar berhubung isu itu dalam Instagram miliknya. Pertamanya, Anwar berkata bahawa pada tahun 2019, jumlah pekerja asing di Malaysia ialah seramai 6.7 juta. Daripada jumlah itu, menurut Anwar, 2.7 juta daripadanya merupakan pekerja asing yang sah, manakala lebih 4 juta pula merupakan pendatang asing tanpa izin. Keduanya, selepas menyatakan statistik palsu kononnya pekerja asing mewakili sehingga 40% daripada keseluruhan jumlah pekerja di Malaysia, beliau dilihat cuba menakut-nakutkan rakyat Malaysia dengan cubaan menggambarkan negara kita akan dilanda kesan wabak yang sama seperti di Singapura. Statistik 6.7 juta pekerja asing itu telah dinafikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan mengesahkan bahawa statistik tersebut merupakan berita palsu, katanya. Tambahnya, jumlah sebenar pekerja asing menurut data statistik tenaga buruh 2019 ialah hanya seramai 2.3 juta orang dan ia 3 kali ganda lebih rendah daripada jumlah yang didakwa oleh Anwar. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat yang baik kepada anda. Jangan lupa untuk terus menyokong channel ini dengan like dan subscribe channel ini.